Kami at TVET ini dibawakan oleh Unimai, Universiti Malaysia of Computer Science and Engineering, membina warga digital yang berpotensi tinggi demi memacu revolusi industri 4.0. Unimai, Universiti Digital Premier di Cyberjaya. Pada untuk waktu ini, kita nak teruskan dengan cerita kami Activet. 11 tahun perubuhan Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Ledang merupakan yang satu-satunya pusat menawarkan bidang biomedical kini berkembang sebagai TVET MARA. KKTM, MJII dan IKM khususnya telah melahirkan ramai tenaga kerja mahir yang cemerlang dalam kerjaya sehingga sebahagian daripadanya sudah pun menjadi jutawan. Masyarakat perlu mengikis tanggapan bahawa bidang pengajian kemahiran menjadi pilihan terakhir bagi lepasan sekolah untuk sambung pengajian terutamanya dalam bidang kemahiran kerana latihan teknikal dan vokasional TVET ni akan menjadi pemacu utama dalam usaha kerajaan lahirkan tenaga mahir tempatan yang mempunyai kemahiran tinggi sekaligus mengurangkan kebergantungan negara kepada tenaga kerja asing. Episod kali ini kita bersama-sama dua orang tetamu, seorang ketua program yang bertanggungjawab mengurus dan menjalankan program pengajian diploma bidang kejuruteraan, bioperubatan, biomedical dan seorang lagi pelajar semester 4 yang memegang jawatan Timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar selaku Duta KKTM Ledang. Kita bersama-sama dengan Encik Ahmad Faizal bin Abdullah, Ketua Program Diagnostik KKTM Ledang, dan kita ada Nik Amirul Syahrul Nizan bin Nik Hayazi, Timbalan Presiden MPP KKTM Ledang ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Semangat suara tu kita suka. Suara yang dengar tu bersemangat kan. Baik, kita nak teruskan lagi dengan semangat untuk kita angkat TVET itu sendiri. Mungkin di awalnya Encik Ahmad Faizal, keputusan SPM 2022 dah pun keluar. Tahniah kepada semua lepasan SPM yang berjaya dan yang mungkin kurang berjaya. Ini bukan pengakhiran. Oleh kerana itu, pengalaman Encik Faizal sendiri semasa menjawab pertanyaan ibu bapa berkaitan dengan pelajar yang nak sambung belajar ni dari segi mindset, mengapa anak-anak ini perlu pilih bidang TVET untuk mereka lanjutkan pengajian? Okey, terima kasih kepada Bernama Radio disebabkan oleh memanggil kita lah untuk sama-sama berkongsi kepada pendengar Bernama Radio berkaitan dengan apa yang ada di KKTM Ledang dan juga kelebihan lah. Okey, berkaitan dengan soalan tadi, lepasan SPM, di awal tadi pun DJ ataupun penyampai dah maklumkan tentang pertanyaan ibu bapa, sekiranya untuk sambung belajar di peringkat TVET ni jangan jadikan sebagai mindset untuk jadikan pilihan kedua ataupun pilihan terakhir. Sebenarnya begini, TVET ni adalah sebenarnya satu cabang baru, cabang lama yang telah pun kerajaan angkat disebabkan oleh keperluan negara untuk mendapatkan tenaga mahir tempatan. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, kita banyak bergantung kepada tenaga mahir luar. Dan kalau kita tengok separa mahir pun di sektor-sektor pembinaan, kejuruteraan, semuanya bergantung pada tenaga separa mahir luar. Jadi TVET di institusi, sama ada di institusi kerajaan atau swasta termasuk KKTM sendiri, kita menawarkan program TVET iaitu Diploma Kejuruteraan Elektronik Bagi Perubatan untuk membolehkan pelajar daripada SPM sambung untuk dapatkan program diploma yang mana diiktiraf di peringkat MQA dan juga JPK. Jadi program-program TVET ini sepatutnya tidaklah menjadi satu pilihan terakhir kepada pelajar maupun ibu bapa untuk memberikan ruang kepada anak untuk sambung ke dalam bidang TVET, terutamanya di Ledang kita memfokuskan kepada kejuruteraan bioperubatan. Jadi sebenarnya kita ni perlu menyokonglah dari segi pembangunan negara kerana kerajaan pun telah fokus dan kerajaan telah melaburkan banyak pelaburan dan juga peruntukan kepada institusi-institusi pendidikan, khususnya di MARA sendiri pun banyak bajet ataupun perbelanjaan yang diberikan kepada pusat-pusat pengajian ini untuk menaik taraf dan juga meningkatkan peluang pendidikan di peringkat TVET itu sendiri. Jadi jangan kita fikir, dan nasihat kepada saya kepada parent ataupun ibu bapa lah kita bagi galakan kepada anak untuk masuk TVET kerana TVET ni adalah peluang baru yang perlu kita teroka dan ruang ni InsyaAllah sentiasa terbuka. Okey, itu dia penjelasannya. Kita perlu ubah mindset Jadikan TVET MARA ni pilihan yang pertama sekarang ni kena ubah dah. Tak boleh macam dulu lagi. Balik, kita nak tahu dari segi pengalaman Nik Amirul, pengalaman semasa ambil keputusan SPM dan mengapa memilih bidang kemahiran untuk sambung pengajian? Terima kasih Bernama Radio. Okey, jadi saya
pengalaman saya berada di KKTM Ledang. Okey. Bagi saya pengalaman berada di KKTM Ledang ni adalah satu pengalaman yang best lah bagi saya. Okey. Rutin yang saya boleh ceritakan di sini adalah pelajar-pelajar di sini bila habisnya waktu kelas ataupun ada waktu senggang, kita orang boleh lakukan aktiviti seperti bermain bola, bermain badminton, bermain rugby. Dan di sini juga terdapat teknologi-teknologi yang canggih yang kita ada, seperti contohnya QR code, kita bayar menggunakan Touch 'n Go e-wallet. Dan pengalaman yang lagi menarik di sini terdapat kayak. Aktiviti kayak pun ada di KKTM Ledang. Dan antara fasiliti-fasiliti lain seperti Dewan Serbaguna, bola sepak dan bola jaring yang ada di sini. Ya, okey. Dari segi bidang yang diambil ni, bidang bioperubatan, tak ramai yang familiar dengan bidang ni. Kongsi sikit, Amirul. Okey. Bila kita bercakap tentang engineering biomedical, ramai pelajar yang kurang dengar tentang kos ini. Okey, saya boleh ceritakan kos ni, bila kita bercakap tentang kos ni, ramai pelajar ataupun masyarakat yang ada mindset bila engineering biomedical should be technician, jadi jurutera di hospital. Tapi bila kita masuk dalam bidang MARA, kita sebenarnya boleh menjadi usahawan. Usahawan dalam biomedical ini, seperti membuka konsesi-konsesi, jadi syarikat-syarikat yang besar yang terkenal pada zaman sekarang. Okey, lepas ni ada tak hajat untuk sambung pengajian ke peringkat seterusnya ke, ataupun apa cita-cita selepas ni? Nak jadi apa? Okey. So kalau bagi diri saya, bila kita mengambil kos biomedical engineering ni, dia ada sama ada kita ingin menjadi usahawan ataupun kita ambil teruskan pengajian degree dan master. Bagi saya ingin melanjutkan ke peringkat degree, dan saya juga berhajat akan membuka satu syarikat bersama MARA dalam engineering biomedical ini. Okey, baik. Encik Ahmad Faizal, kongsilah apa yang menariknya, sebab sebelum ni kita dah termubual banyak institusi di bawah MARA itu sendiri, ya, TVET MARA ni masing-masing berkongsi dari segi kelebihan tempat mereka. Jadi apa lebihnya, apa istimewanya, specialnya institusi KKTM Ledang ni? Apa yang ada di situ kalaulah ada pendengar yang nak sambung pengajian di KKTM Ledang ni? Okey, alright, terima kasih. Okey, berkaitan dengan kelebihan institusi kami ni ataupun KKTM Ledang lah. KKTM Ledang ni adalah satu-satunya institusi di bawah MARA yang fokus kepada kejuruteraan bioperubatan. Jadi apabila kita sebut perkataan bioperubatan, itu merujuk kepada profession bakal graduan nanti adalah sebagai seorang bakal jurutera ataupun kita panggil assistant engineer lah. Alright, yang mana tugas mereka adalah untuk membaik pulih alatan-alatan hospital. Bila kita sebut alatan hospital, kita cari dekat Malaysia ni tidak ada institusi pendidikan yang boleh menawarkan program selengkap kami, iaitu mempunyai peralatan yang sangat canggih, lengkap, dan di mana pelajar-pelajar akan didedahkan dengan alatan-alatan bioperubatan ataupun medical device sama seperti di hospital. Jadi kalau kita tengok equipment di hospital tu sebenarnya sama saja apa yang ada di KKTM Ledang. Tapi kalau kita nak bandingkan di institusi pengajian, kebanyakannya mereka mempunyai limitasi lah ataupun kekurangan di peringkat peralatan. Jadi di Ledang ni daripada semester 1 sehingga ke semester 5 sesungguhnya pergi kepada latihan nasri, semuanya peralatan dilengkapkan. Jadi pelajar tidak ada misuse dari segi penggunaan alatan. Itu yang pertamalah. Yang kedua, di Ledang ni semua profession bioperubatan ada di KKTM Ledang, yang mana kita ada 5 program lah, iaitu diagnostik, terapeutik, radiologi, ICT dan juga makmal. Dan kita ada satu program khas untuk program lepasan giat. Selama ni kita tahu giat ni bila dia sambung belajar, sebab giat ni adalah lepasan SPM yang
mungkin ruang untuk mereka sambung diploma, sambung ke institusi-institusi terkemuka ni agak terhad, maka mereka pergi GAP. Di KTM Ledang kita ada satu program yang dinamakan sebagai Diploma Kompetensi. Jadi Diploma Kompetensi ni kita beri ruang kepada pelajar untuk sambung belajar diploma. Jadi mereka ni tidak terhenti di peringkat CJ sahaja. Jadi ruang ni tidak ada di institusi lain. Di Ledang insya-Allah kita ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, di KTM Ledang ni ada satu program khas yang kita namakan sebagai TVET Tahfiz. Dan kita tahu TVET Tahfiz ni juga adalah sebenarnya kalau kita tengok dari segi environment ataupun pelajar-pelajar tahfiz, mereka ni dikelilingi dengan hafaz Quran, belajar hadis, dan mereka tidak didedahkan dengan isu-isu akademik. Jadi di KKTM Ledang kita menawarkan satu program diploma TVET tahfiz yang mana mereka ni kita bagi ruang untuk belajar supaya menjadi hufaz tahfiz. Mereka ada hafal Quran, pada masa sama mereka graduate nanti ada dapat diploma. Jadi program-program sebegini sangat terhad di negara kita. Jadi Ledang ambil inisiatif, kita offer program ni juga di KKTM Ledang. Okey, itu antara yang menarik dan istimewanya di KKTM Ledang itu sendiri. Okey, cuma di sini saya nak tahu apa agaknya jaminan ya Cik Faizal ya yang ditawarkan oleh institusi selepas pelajar ni tamat belajar, dapat sambung belajar ke ataupun jaminan keluar negara ke atau ada jaminan kerja? Okey. Alhamdulillah so far bila kita buat kajian kebolehpasaran, setiap tahun kebolehpasaran kami alhamdulillah 92% ke atas. Maksudnya pelajar ni bila keluar saja graduate daripada 6 bulan tempoh dia graduate ataupun selepas konvo, mereka akan dapat tempat kerja lah. Lagi satu, kita ni sentiasa buat kerjasama strategi ataupun kolaborasi dengan industri-industri yang ada di Malaysia, terutamanya Bayu Perubatan lah. Jadi setiap tahun kami ada buat program bersama dengan industri. Jadi isu-isu pelajar tidak ada tempat selepas graduate tu biasanya tidak timbul lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jaminan kerja di peringkat kami sentiasa follow up ataupun kemaskini dengan alumni-alumni yang mana sekiranya ada di kalangan mereka tidak dapat kerja, jaringan-jaringan alumni akan berbantulah untuk memberikan mereka peluang di tempat-tempat kerja yang ada ataupun berdekatan dengan kolej-kolej kami pun ada jugalah tempat-tempat kerja yang kita akan cuba kolaborasi dengan setempat. Antara yang isu yang kita nak bawa adalah kebolehpasaran pelajar untuk sambung degree di peringkat dalam negara dan juga luar negara. Okey, kalau yang dalam negara sebenarnya MARA pun telah menawarkan beberapa program iaitu penempatan dalam negara termasuk dengan IPTA, IPTS. Dalam IPTA, IPTS pun kami di KKTM Ledang telah pun membuat artikulasi iaitu pelajar bila sambung belajar di peringkat ijazah ni, mereka tidak perlu menamatkan pengajian dalam tempoh 4 tahun. Cukup sekadar 3 tahun sebab kita dah buat artikulasi. Maksud dia akan jimatkan masa selama 1 tahun. Dan kalau dia nak lagi jimat, kita buat artikulasi dengan UniKL juga anak syarikat MARA. Mereka akan dapat ijazah dalam tempoh 2 tahun setengah saja. Jadi dekat situ mereka dah jimat masa. Seterusnya, untuk sambung luar negara, jaminan kami adalah mana-mana pelajar yang 3.75 grade pointer, automatik mereka akan ditawarkan oleh MARA untuk sambung luar negara. Dengan syarat tertentulah, macam contoh mereka perlu dapatkan IELTS 6.0. Adalah syarat tertentu. Itu syarat umum luar negara. Apabila institusi itu nak menawarkan, ada syarat-syarat khas kan. Yang tu perlu ikut. Tetapi dari segi jaminan dapat kerja, alhamdulillah kita sentiasa ikut, sentiasa penuhi. Dan jaminan luar negara tu sekiranya saya sebut tadi 3.75, insya-Allah confirm akan dapat tawaran terus. Di peringkat MARA dengan tajaan MARA sendiri. Wow, okey, menarik. Okey. Dan bagi pelajar yang menuntut di situ ya, adakah dapat allowance bulanan ke macam mana ni? Yang ni Amirul boleh jawablah. Ni Amirul jawab sikit. Okey. Bagi pelajar yang ingin ataupun ingin mendaftar ke KTM Ledang, MARA telah ada memperuntukkan allowance sebanyak 300 setiap bulan bagi setiap pelajar sehingga tamat tempoh belajar lah. So jadi setiap bulan akan adalah 300 akan naik dekat mesej RM300 dah masuk bank. Okey, maknanya kalau 3 tahun lah macam tu. Tiap-tiap bulan dapat. Ya, 300 setiap bulan. Okey, baik. Dan Amirul sendiri sebagai pelajar dan Timbalan Presiden Perwakilan Pelajar, ceritakan sedikit tentang pengalaman dan juga cabaran semasa mengikuti program diploma Biomedical Engineering. Okey.
Saya akan mulakan dengan cabaran. Boleh. Okey, jadi bila kita jadi student di KKT Ledang, cabaran yang pertama adalah bila kita ingin belajar. Okay. Seperti kita tahu, jika setiap pembelajaran mestilah ada usaha. Jadi subjek-subjek yang ada di KKT Ledang ini semuanya based on amali and memerlukan peralatan. So jadi bila pelajar banyak melakukan praktikal, so jadi benda tu akan jadi lebih mudah. Okay. Dan pengalaman saya sebagai MPP di KKT Ledang, ia bukan satu cabaran lah bagi saya. Itu adalah satu benda yang saya boleh improve. Seperti saya akan lakukan banyak program bersama pelajar dan akan memantau dari segi kebajikan, kesihatan pelajar, dan dari situ saya boleh belajar cara untuk mengurus sesuatu organisasi. Oh, okey. Dari segi persaingan pula macam mana? Sebab kita faham ya, ada yang masuk KKTM ni, ialah ada yang lepasan, macam-macam dari macam-macam lepasan juga, lepasan SPM, STPM ke, atau macam mana sebenarnya? Okey, saya tahu juga ramai pelajar yang menuntut di KKT Ledang bukan sahaja daripada sekolah menengah biasa harian. Dia juga ada daripada SPM, maafkan saya, MRSM, SPM, SPM. Jadi kita tahu setiap pelajar ni ada peringkat pembelajaran dia. So jadi persaingan tu akan jadi lebih tinggilah persaingan tu. Jadi pelajar pun akan berusaha lebih keras untuk bersaing antara pelajar demi mendapat CGPA yang terbaik. Ya, persaingan itu penting. Pandang dari sudut positif, persaingan yang sihat. Baik, selain daripada itu ya, Nia Amirul, bagaimana pengajian di KKTM Ledang ni membantu untuk pelajar memulakan perniagaan? Sebab sekarang ni anak muda kita dah fikir dah belajar, tapi lepas ni mesti nak berniaga. Bukan macam dulunya ya nak bekerja, nak ada majikan, tapi sekarang mereka nak berniaga, buat bisnes sendiri. Okay. Bila kita sentuh tentang MARA, kita tahu MARA memang ingin melahirkan usahawan. Okay, jadi bila kita nak kaitkan dengan pembelajaran di KKTM Ledang, silibus dalam KKTM Ledang ada yang dipanggil Startup Enterprise. So iaitu satu subjek yang di mana menerapkan pelajar tentang apa itu usahawan. Okey. Jadi seperti yang saya cakap pada awal sesi sebentar tadi, bila kita menyentuh tentang biomedical engineering, di situ kita ada satu mindset di mana kita mampu membuka syarikat-syarikat besar dalam bidang biomedical seperti kita tahu B Brown Company, and banyak lagi syarikat-syarikat ataupun syarikat servis seperti Redicare yang kita tahu. So bila pelajar-pelajar ni diterapkan tentang subjek usahawan, mereka boleh fikir kan, apa yang diorang boleh buat tentang subjek yang diorang ambil dalam biomedical engineering ni. Sama ada ingin membuka syarikat ataupun menjual barang-barang elektronik, barang-barang biomedical. So di situ banyak cabang yang pelajar-pelajar KKTM boleh ambil peluang. Okey, baik. Cik Ahmad Faizal, apakah kekuatan yang ada di institusi ini dalam melahirkan graduan TVET MARA yang kita sifatkan sebagai mampu untuk bersaing dengan puluhan syarikat di luar sana? Okey. Alhamdulillah ya, untuk tenaga pengajar di KKTM Ledang ni semuanya adalah keseluruhannya berpengalaman di industri. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi bila kita sebut tenaga pengajar ni, maksudnya tenaga pengajar kita ni memang cukup mahir lah. Jadi tidaklah mereka mengajar ni berdasarkan pada buku teks mata-mata. Okey, itu yang pertamalah kekuatannya. Dari segi hubungan antara pensyarah dan juga pelajar, di KKTM Ledang kita ada sistem sokongan macam contoh mentor-mentee, learning support unit. Jadi isu antara hubungan antara pelajar dan juga pensyarah itu tidak timbul dari segi masalah-masalah disiplin. Jadi pelajar-pelajar kita ni insya-Allah akan lebih kental lah dan juga tinggi jati dirinya. Dari segi silibus ataupun kalau kita nak sebut kekuatan untuk menghadapi saingan bila keluar bekerja nanti, di awal tadi saya sebut setiap tahun kami akan memperbaharui hubungan dengan industri. Maksud dia hubungan kami dengan industri ni sentiasa rapatlah.
dan sebarang perubahan yang ada berlaku di industri itu, KKTM Ledang akan serap masuk, termasuk dari segi teknologi, perubahan silibus. Jadi dengan kata lain, bila keluar pelajar nanti, sebarang perubahan teknologi yang ada di hospital, terutamanya berkaitan dengan bayu perubatan, alat dia. Jadi pelajar-pelajar ni akan sentiasa boleh ikut sebab apa yang ada di industri, insyaAllah apa yang akan samalah yang ada di KTM Ledang. Jadi dengan kata lain, pelajar hubungan dengan pensyarah pun okey, kami dengan industri pun okey sebab dalam membentuk sesuatu institusi yang hebat, pada pandangan saya adalah kita memerlukan institusi yang sentiasa bergerak ke hadapan mengikut peredaran masa. Kedua, teknologi yang berkembang tu kita kena ikut. Kita tidak boleh tinggal ke belakang. Dan ketiga, persiapan terhadap pelajar tu sendiri perlu kita sentiasa ikut trend. Kalau contoh, kalau kita tengok sekarang ni, pembelajaran tidak lagi menggunakan whiteboard, tetapi kita lebih kepada platform macam YouTube, Facebook, TikTok dan seumpamanya. Kita kena ikut trend lah. Jadi kalau kat situ kita tengok aktiviti pelajar pun bila persembahan tidak lagi menggunakan paper, lebih kepada interaktif. Okey, sekarang zaman sudah pun berbeza. Cuma di sini bila kita dengar macam-macam kelebihan dan juga menariknya untuk belajar di KKTM Ledang ataupun institusi yang berkaitan, bagaimana? Dah ada yang minat ni. Bagaimana untuk lepasan SPM memohon kemasukan ke KKTM, ke MJIA ataupun IKM? Okey. So alhamdulillah juga kalau setakat ini sambutan kemasukan ke KKTM Ledang pun alhamdulillah sebab baru lepas SPM kan tahun 2021. Jadi mana-mana pendengar yang nak masuk ke KTM Ledang ataupun di KKTM lain, IKM atau MJIA, mereka boleh datang ke institusi tersebut lah secara walk-in. Itu paling mudah kalau berdekatan lah. Sekiranya berjauhan yang mana pendengar ni pun berada di Sabah Sarawak ni, boleh pergi ke website KKTM Ledang untuk lihat bagaimana tata cara untuk mohon secara talian, ataupun boleh juga pergi ke website MARA sendiri iaitu www.tvetmara.edu.my untuk mohon secara online lah. Tetapi kalau nak cepat macam segera saya sebut tadi, boleh datang segera ke KTM Ledang dan kita uruskan kemasukan segera. Lagi satu, MARA ni kerap jugalah buat karnival pendidikan, maka bila ada peluang begitu, para pendengar boleh terus pergi kepada karnival pendidikan sebab bila buat karnival pendidikan ni insya-Allah semua institusi di bawah MARA ni ada untuk buka peluang bagi pelajar nak masuk ke KTM Ledang. Dan akhir sekali, mana-mana yang susah untuk melalui proses talian tadi, boleh call kami di nombor talian 06 975 6200 atau boleh WhatsApp terus kepada nombor 013 9498 063. Saya ulang, 013 949 8063. Okey, baik. Sebelum kita usailah, Nik Amirul, bagilah sikit nasihat ataupun tip-tip kepada pelajar yang sedang mendengar mungkin waktu ini ataupun ibu bapa mereka untuk teroka bidang biomedical engineering, seterusnya menjadi salah seorang pakar dalam bidang ini. Okey. Jadi untuk yang terakhir dari saya akan share lah tips-tips yang pelajar boleh ambil jika mereka mengambil biomedical engineering. Okey, jadi yang pertama, bila kita sebut pasal TVET ataupun kemahiran ni, kita kena ingat kita bukan belajar macam kos-kos lain. Kita boleh jadikan benda tu satu kemahiran ni, dia boleh sama ada kita sambung degree, kita jadi usahawan, so jadi banyak cabang yang kita boleh ambil. Okey, dan seterusnya biasalah bila kita sebut tentang belajar, kita kenalah belajar, teruskan usaha dan jangan putus asa, dan kalau capai apa yang kita nak capai. Okey, dan bila kita ada satu target, kita kena achieve target kita. Jadi setiap kesilapan tu jadilah dalam pengejaran hidup kita. Jadi akhir kata dari saya, majulah TVET untuk negara. Terima kasih. Okey. Terima kasih banyak-banyak Encik Ahmad Faizal bin Abdullah, Ketua Program Diagnostik KKTM Ledang, dan Nik Amirul Syarul Nizani Hayazi, Timbalan Presiden MPP KKTM Ledang, untuk cerita kami Aktivet kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balas dulu untuk cerita kami Aktivet di Bernama Radio. Program itu tadi dibawakan oleh Unimai,
Universiti Malaysia of Computer Science and Engineering membina warga digital yang berpotensi tinggi